Kemudian insyaAllah mendatang kita biasa pasar bacakan hadis Nabi SAW berkaitan dengan silaturahmi. Sayyidina Malik atau Ibnu Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang masih mempunyai kedua-dua ibu bapanya atau salah seorang daripada mereka, lalu dia tidak berlaku baik terhadap mereka, akan memasuki neraka, dan Allah SWT akan menjauhkannya daripada rahmatnya. Dan mana-mana orang Islam yang memerdekakan hamba sahaya yang beragama Islam, maka hamba sahaya itu akan menjadi sebab kelepasannya daripada neraka. Hadis diriwayatkan oleh Abu Ya'la Ahmad Tabran. Sayyidina Malik atau Ibnu Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang masih mempunyai kedua-dua ibu bapanya atau salah seorang daripada mereka, lalu dia tidak berlaku baik terhadap mereka, akan memasuki neraka, dan Allah SWT akan menjauhkannya daripada rahmatnya. Dan mana-mana orang Islam yang memerdekakan hamba sahaya yang beragama Islam, maka hamba sahaya itu akan menjadi sebab kelepasan daripada neraka. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, hinalah seseorang itu, hinalah. Maka ada orang bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang hina? Baginda SAW menjawab, orang yang masih mempunyai salah seorang atau kedua-dua ibu bapanya yang sudah tua, namun tidak dapat masuk surga kerana tidak memberi khidmat dan menggembirakan mereka. Hadis riwayat Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, hinalah seseorang itu, hinalah. Maka ada orang bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang hina? Baginda SAW menjawab, orang yang masih mempunyai salah seorang atau kedua-dua ibu bapanya yang sudah tua, namun tidak dapat masuk syurga kerana tidak memberi khidmat dan menggembirakan mereka. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa seorang lelaki telah datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang lebih berhak mendapat layanan baik daripada saya? Baginda SAW bersabda, ibu. Beliau bertanya lagi, kemudian siapa pula? Baginda SAW menjawab, kemudian ibu. Beliau bertanya lagi, kemudian siapa pula? Baginda SAW menjawab, kemudian ibu. Beliau bertanya lagi, kemudian siapa pula? Baginda SAW menjawab, kemudian bapa. Hadis riwayat Bukhari. Binti Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata bahawa ibu saya yang masih musyrik telah datang dari Mekah untuk menemui saya di Madinah pada masa Rasulullah SAW masih hidup. Saya telah bertanya kepada Nabi SAW, kata saya, sesungguhnya ibu saya datang dan dia ingin bertemu dengan saya. Adakah boleh saya bersilaturahim dengan ibu saya? Baginda SAW menjawab, ya, bersilaturahimlah dengan ibu. Hadis riwayat Bukhari. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa saya telah bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, siapakah yang paling besar haknya ke atas seseorang perempuan? Baginda SAW menjawab, suaminya. Saya bertanya lagi, siapakah pula yang mempunyai hak yang paling besar ke atas seorang lelaki? Baginda SAW menjawab, ibunya. Mustalah hadis. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya telah bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, siapakah yang paling besar haknya ke atas seseorang perempuan? Baginda SAW menjawab, suaminya. Saya bertanya lagi, siapakah pula yang mempunyai hak yang paling besar ke atas seorang lelaki? Baginda SAW menjawab, ibunya. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa seorang lelaki datang berjumpa Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, saya telah melakukan satu dosa yang sangat besar. Adakah taubat saya akan diterima? Baginda SAW bersabda, apakah ibu masih hidup?
Lelaki itu menjawab, tidak. Baginda SAW bertanya lagi, apakah kamu ada ibu saudara sebelah ibumu? Beliau menjawab, ya. Baginda SAW bersabda, layanilah ibu saudaramu dengan baik, dengan sebab itu Allah SWT akan menerima taubat. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam yang kita telah baca tadi berkaitan dengan hubungan sebagai anak dengan ibu bapa, dengan kedua bapa kita, dan juga kepada hak-hak seorang suami dan seorang isteri, perempuan dan lelaki. Jadi insya-Allah dengan apa yang telah kita bacakan ini, kalau kita adalah ibu bapa, maka sudah dia tak diingatkan, maknanya berkhidmatlah kita dengan sebaiknya kepada ibu bapa kita, kerana itu antara penyebab kita dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akhiri dengan tasbih di para surah Allah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw